العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan baca hadis yang bertajuk dosa menyusahkan orang Islam. Dosa menyusahkan orang Islam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma rafa'ahu qala sabbul muslim kal musyrifi ala halakah. Rawahu Tabrani. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mencaci seseorang Islam adalah seperti seorang yang hampir binasa. Hadis Tabrani. Diulangi, Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mencaci seseorang Islam adalah seperti seorang yang hampir binasa. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala qultu ya nabiy Allah ar-rajulu min qaumi yashtimuni wa huwa duni afa antaqimu min faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mustabban asy-syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Rawah Ibn Hibban. Sayyidina Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, seseorang daripada kaum saya mencaci saya, sedangkan dia ialah orang yang lebih rendah daripada saya. Adakah saya boleh mengambil tindak balas? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dua orang yang saling memaki hamun ialah dua syaitan yang saling mengata dan saling menuduh satu sama lain pendusta. Hadis Ibn Hibban. Diulangi, Sayyidina Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, seseorang daripada kaum saya mencaci saya, sedangkan dia ialah orang yang lebih rendah daripada saya. Adakah saya boleh mengambil tindak balas? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dua orang yang saling memaki hamun ialah dua syaitan yang saling mengata dan saling menuduh satu sama lain pendusta. Hadis Ibn Hibban. Hadis seterusnya, An Abi Jurrah Jabirin ibnu Sulaim radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihad ilai faqala la tasubbanna ahada qala fama sababtu ba'dahu hurra wala 'abdan wala ba'iran wala syatan qala wala tahqiranna shay'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilayhi wajhuka inna dhalika minal ma'ruf warfa' izaraka ila nisfi as-saq fa in abaita fa ila al-ka'bayn wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah wa inna Allaha la yuhibbul makhilah wa inni imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fik fala tu'ayyiruhu bima ta'lamu fih fa innama wabalu dhalika alayh. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatkanlah saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sesekali kamu memaki sesiapa pun
Beliau berkata, semenjak dari itu saya tidak pernah memaki sesiapa, sama ada orang merdeka atau hamba sahaya, tidak juga unta dan tidak juga kambing. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, jangan kamu meninggalkan mana-mana amalan baik kerana menyangka bahawa amalan itu lekeh, hingga kan kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria pun adalah amalan yang baik. Tinggikanlah kain kamu sehingga separuh daripada betis. Jika kamu tetap ingin labuhkan kain kamu, maka labuhkanlah sampai ke bahagian atas buku lali. Hindarkanlah daripada melabuhkan kain ke bawah buku lali, kerana itu ialah takabur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai takabur. Sekiranya ada orang mencaci kamu dan mengaibkan kamu dengan apa-apa keaiban yang dia tahu ada pada diri kamu, maka janganlah kamu mengaibkannya dengan apa-apa keaiban yang kamu tahu ada padanya. Dalam keadaan begini, bala perbuatan itu hanya terkena ke atasnya. Hadis Abu Daud. Diulangi. Sayyidina Abu Juraib Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatkanlah saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sesekali kamu memaki sesiapa pun. Beliau berkata, semenjak dari itu saya tidak pernah memaki sesiapa, sama ada orang merdeka atau hamba sahaya, tidak juga unta dan tidak juga kambing. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, jangan kamu meninggalkan mana-mana amalan baik kerana menyangka bahawa amalan itu lekeh, hingga kan kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria pun adalah amalan yang baik. Tinggikanlah kain kamu sehingga separuh daripada betis. Jika kamu tetap ingin labuhkan kain kamu, maka labuhkanlah sampai ke bahagian atas buku lali. Hindarkanlah daripada melabuhkan kain ke bawah buku lali, kerana itu ialah takabur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai takabur. Sekiranya ada orang mencaci kamu dan mengaibkan kamu dengan apa-apa keaiban yang dia tahu ada pada diri kamu, maka janganlah kamu mengaibkannya dengan apa-apa keaiban yang kamu tahu ada padanya. Dalam keadaan begini, bala perbuatan itu hanya terkena ke atasnya sahaja. Hadis Abu Daud. Hadis akhir insya-Allah kita baca. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki mencaci Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berhampirannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam gembira dan tersenyum di atas cacian yang berterusan daripada orang itu, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu terus bersabar. Apabila orang itu begitu banyak mencaci, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab sebahagian daripada caciannya itu. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi marah, lalu bangun dan beredar dari situ. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengekori baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu mendapatkannya, lantas berkata, wahai Rasulullah, selama dia mencaci saya, Tuan terus duduk di sana. Kemudian saya menjawab sebahagian caciannya, Tuan menjadi marah dan terus bangun dari situ. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, selama kamu berdiam diri dan bersabar, seorang malaikat ada bersama kamu yang menjawab bagi pihak kamu. Kemudian apabila kamu mula menjawab sebahagian caciannya, malaikat itu pun pergi dan datanglah syaitan, sedangkan saya tidak duduk bersama syaitan. Oleh itu saya bangun dan pergi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wahai Abu Bakar, ada 3 perkara, kesemuanya ialah benar. Mana-mana hamba yang dizalimi dan dia memaafkan kezaliman itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengambil tindak balas, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya lalu menjadikannya kuat. Sesiapa yang membuka pintu pemberian kerana menghubungkan silaturrahim, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya lebih banyak lagi.
Sementara sesiapa yang membuka pintu meminta-minta kerana ingin menambahkan harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurangkan lagi hartanya. Hadis Muslim Ahmad. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki mencaci Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berhampirannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam gembira dan tersenyum di atas cacian yang berterusan daripada orang itu, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu terus bersabar. Apabila orang itu begitu banyak mencaci, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab sebahagian daripada caciannya itu. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi marah lalu bangun dan beredar dari situ. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengekori baginda sallallahu alaihi wasallam lalu mendapatkannya, lantas berkata, "Wahai Rasulullah, selama dia mencaci saya, tuan terus duduk di sana. Kemudian setelah saya menjawab sebahagian caciannya, tuan menjadi marah dan terus bangun dari situ." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selama kamu berdiam diri dan bersabar, seorang malaikat ada bersama kamu yang menjawab bagi pihak kamu. Kemudian apabila kamu mula menjawab sebahagian caciannya, malaikat itu pun pergi dan datanglah syaitan, sedangkan saya tidak duduk bersama syaitan. Oleh itu saya bangun dan pergi." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Wahai Abu Bakar, ada 3 perkara, kesemuanya ialah benar. Pertama, mana-mana hamba yang dizalimi dan dia memaafkan kezaliman itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengambil tindak balas, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya lalu menjadikannya kuat. Kedua, sesiapa yang membuka pintu pemberian kerana menghubungkan silaturrahim, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya lebih banyak lagi. Ketiga, sementara sesiapa yang membuka pintu meminta-minta kerana ingin menambahkan harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurangkan lagi hartanya. Hadis Muslim Ahmad. Jadi insya-Allah pengantaran dapat kita amalkan dan sampaikan. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanna fi khus illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Alhamdulillah. Lama